berjenama timah, dan ianya telah pun menimbulkan pelbagai reaksi dalam masyarakat kita, khususnya bagi kita orang Islam. Inilah satu benda yang memalukan, dan juga ianya bukan satu kebanggaan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan video pada kali ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang senantiasa menantikan video-video yang saya kongsikan untuk manfaat bersama, untuk iktibar dan juga pelajaran buat kita bersama. Saya bercakap khususnya dan juga semua kawan-kawan yang menonton, moga semuanya mendapat kebaikan dan faedah yang banyak, insya-Allah. Kalau dahulunya sekitar beberapa tahun sudah, kita di negara Malaysia kita dikejutkan dengan satu penganjuran, iaitu dipanggil Better Beer Festival 2017 yang dirancang untuk nak diadakan pada 6 dan 7 Oktober di Kuala Lumpur lah. Dan menerima pelbagai respon daripada masyarakat. Ada yang menyokong, ada yang membantah. Namun baru-baru ini timbul pula satu lagi isu berkaitan tentang arak itu, iaitu berkaitan tentang pengeluaran arak yang berjenama timah. Pengeluaran minuman keras ataupun arak yang berjenama timah, dan ianya telah pun menimbulkan pelbagai reaksi dalam masyarakat kita, khususnya bagi kita orang Islam. Inilah satu benda yang memalukan, dan juga ianya bukan satu kebanggaan pun, sebab dia adalah minuman yang diharamkan ataupun minuman keras, dan kemudian ianya juga dipamerkan dengan satu gambaran yang agak menyentuh sensitiviti orang Islam. Sebagai contoh, salah satunya namanya tu pula iaitu nama timah. Walaupun ia telah dijelaskan oleh pihak pengeluarnya bahawa timah tu tak ada kaitan pun dengan nama-nama orang yang bernama Fatimah ke apa, tidak. Dia katanya dia adalah berkait dengan industri timah yang pernah popular di tanah air kita satu ketika dulu, yang sebagaimana kita belajar dalam sejarah lah. Tapi ya, dia bunyi tu punya banyak nama-nama lain, tapi nama timah tu yang diambil itu satunya menimbulkan keresahan juga di kalangan umat Islam. Dan satu lagi, gambar pada botol tu pula, iaitu gambar yang menunjukkan seorang laki-laki berjanggut, macam seolah pakai lebay, pakai kopiah di kepalanya itu. Ini juga satu lagi keadaan yang membuatkan kita rasa tak selesa, rasa tak syok keadaan ini berlaku. Dan insya-Allah kita percaya dan kita yakin bahawa pihak kerajaan akan menangani isu ini sebaiknya untuk demi masa depan ataupun nama baik umat Islam di Malaysia khususnya. Insya-Allah kita doakan. Cuma kalau kita lihat, kenapa arak ini daripada dulu lagi akan ada sahaja kerosakan, akan ada sahaja benda-benda yang tak elok kesan daripada orang yang mengambil ataupun yang minum minuman keras ataupun arak ini, apa jenama sekalipun. Kerana perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya itu kotor dan keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu ini berjaya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Ini merupakan satu arahan
supaya menjauhi arak ataupun minuman yang memabukkan, kerana ia adalah satu benda yang akan merosakkan kehidupan manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Semua yang memabukkan adalah haram. Maknanya dia akan membawa kemudaratan, dia akan membawa ke arah kemusnahan hidup ataupun membawa kepada banyaknya bahaya dan kerosakan, kesan daripada pengambilan ataupun kesan daripada minum-minuman keras ini. Dan juga dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi juga menyebutkan tentang ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, hendaklah kamu menjauhi arak. Jauhilah arak, kenapa? Sesungguhnya arak merupakan kunci segala kejahatan. Riwayat Al-Hakim. Juga ada hadis daripada Uthman radhiyallahu an secara mauquf, yang mana Nabi SAW bersabda, ijtanibul khamra fa innaha umul khaba'ith. Iaitu, kata Nabi, hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan, punca segala kerosakan. Riwayat Imam An-Nasai. Jadi daripada beberapa keterangan hadis dan juga ayat Al-Quran ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa dari kesan daripada duk minum arak ini, dia akan bawa banyak sekali kemusnahan. Berapa banyak kes-kes jenayah yang berpunca ataupun jenayah ke kemalangan yang berpunca daripada pemandu yang mabuk, dia hantam, dia langgar orang sampai yang dilanggar tu pula meninggal dunia dan melalui hidup yang susah selepas daripada itu, dan mengakibatkan macam-macam kejadian yang sangat-sangat memilukan, menyayat hati, kesan daripada pemandu yang mabuk ataupun orang yang bekerja dalam bidang keselamatan. Tiba dia ambil benda-benda yang memabukkan ni, habis tuan-tuan, habis masa depan dia, kan? Dan memang benarlah apa yang Nabi sebut bahawa arak ini merupakan ibu segala kejahatan. Sebab apa? Kalau anda pernah dengar kisah yang mana satu orang alim di zaman dulu ni, ada yang mengatakan namanya Barsisa, orang alim zaman dulu, dia ni hidup mengajar orang, mengajar anak murid dengan ilmu, dengan ibadah gitu kan. Tapi tiba-tiba dia dibisikkan oleh syaitan supaya buatlah sikit kejahatan, buat sikit kejahatan, yang mana dengan jahat tu nanti baru sedap, baru manis bila kau nak bertaubat. Hidup tak pernah buat jahat, kau nak taubat apa? Kau nak taubat pun tak ada feeling, tak ada rasa, buatlah sikit jahat. Lalu dia fikir, jahat apa aku nak buat, tapi aku nak jahat yang tak membabitkan orang, jahat yang aku sorang-sorang je. Maka dia pun minumlah arak. Dia meminum minuman keras, minum arak. Bila dia minum arak, dia jadi mabuk, dia pening, dia berpusing alam satu, dia berpening-pening. Lalah kali apa yang berlaku, dia telah pun berzina dengan perempuan yang ada di kedai arak tersebut. Dia berzina dengan perempuan tu, rupanya perempuan tu isteri orang, dah pula dia pergi bunuh suami perempuan tu, dan akhirnya dia dijatuhkan hukuman yang asalnya orang alim tadi tu, dah jadi pening semua. Padahal dia asalnya dia tak nak pun berzina ke bunuh orang ke, dia tak mau, tapi hanya kerana dia minum arak saja, dia pening satu macam, habis dia hantam semua, yang bunuh, yang zina, semua dia buat. Ibu kejahatan. Maka kalau tengok ada setengah kajian, kalau di luar negara, contohnya di United Kingdom, di UK, angka rasmi jenayah akibat meminum alkohol adalah sekitar 45 hingga 46% kejadian jenayah punca daripada orang yang mabuk-mabuk ni semua, dan 39% keganasan rumah tangga, dan hampir 1 juta serangan ganas. 1 juta serangan ganas yang berlaku adalah berpunca daripada mereka yang mabuk. Sekitar tahun 2007 sampai 2008, mana-mana serangan-serangan pelik-pelik, serangan-serangan yang
yang dahsyat, yang kata orang sampai meragut nyawa ni semua, maka ianya kebanyakan adalah berpunca daripada mereka yang mabuk kebanyakannya. Maka memang benarlah juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahawa syaitan sebenarnya dia nak menjadikan manusia ini saling bergaduh. Dia nak supaya manusia ni saling bertelagah, manusia ni saling bermusuh-musuhan satu sama lain. Dia tak nak kita hidup harmoni, hidup bahagia, berkasih sayang. Dia tak mahu. Dia nak kita bergaduh, dia nak kita porak-peranda kehidupan kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Dengan sebab arak dan judi. Dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan salat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Surah Al-Ma'idah ayat 91. Cukuplah ayat ini ataupun ayat-ayat yang telah kita kongsikan sebentar tadi cukup menegaskan kepada kita bahawa arak, judi dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah SWT ini akan membawa ke arah kerosakan. Kalau mungkin ada orang mengatakan bahawa alah, kalau dia minum, dia mabuk, dia pening pun sebab dia nak khayal, dia nak ketenangan. No. Dalam agama kita ketenangan bukan itu caranya. Allah sebut dah bahawa arak ini dia adalah benda yang akan menimbulkan permusuhan, kerosakan, kehancuran, kemudaratan yang besar akibatnya nanti kesan daripada pengambilannya ni. Jadi insya-Allah kita doakan moga Allah SWT pelihara negara kita, pelihara kita semua walau di mana para penonton berada, dengan usaha kita untuk membantras, untuk kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, insya-Allah. Moga jumpa di lain-lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.